Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam, Sarawak merekodkan sebanyak 6 lagi kes baru rabies membabitkan manusia dengan 4 kematian pada tahun 2023. Di Malam Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, kes kematian tersebut masing-masing direkodkan di Sibu, Kenawit, Siburan dan Bintulu. Katanya ia menjadikan jumlah kes kematian akibat rabies meningkat kepada 48 orang setakat ini. Menurut beliau, sejumlah 2,210 kes gigitan direkodkan di Sarawak dari 1 Januari hingga 5 Mac 2023 dengan kes membabitkan anjing sebanyak 1,205 kes, kucing 985 kes dan lain-lain sebanyak 20 kes. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan sidang media The Asia for Enabled Sarawak Conference 2023 AFA 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Isnin. Sehubungan itu, Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengingatkan pemilik haiwan agar bertanggungjawab dengan memastikan haiwan peliharaan mereka diberikan suntikan vaksinasi rabies secukupnya demi keselamatan semua. Ujarnya, kerajaan telah mengeluarkan dana yang besar untuk memberikan vaksin secara percuma sebelum ini. When you own a dog, right, it's your responsibility to get yearly vaccination, and the vet department, right, spend so much money, to do the vaccinations, and we cannot say that you ask the vet to come to your house. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim menegaskan bahawa pemilik haiwan agar sentiasa memantau haiwan peliharaan mereka. Tegasnya, sebarang kecederaan yang berlaku disebabkan pemilik tidak memantau kegiatan haiwan peliharaan seperti anjing boleh membuka ruang kepada mangsa mengambil tindakan undang-undang. Paparan seterusnya, lebih 100 waris Datuk Penghulu Imban Medan menghadiri upacara miring di tapak perkuburan pahlawan itu di sini pada Sabtu. Upacara itu diadakan sempena Majlis Kesyukuran Mendiang digunakan Pingat Parlima Setia Bintang Sarawak PSBS sempena hari jadi ke-86 yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang membawa gelaran Datuk. Menurut Menteri Perpaduan Malaysia Datuk Aaron Argo Dagang, pingat ini merupakan satu penghormatan kepada penghulu Imban yang telah mempertahankan negara walaupun ianya diberikan setelah 50 tahun beliau dibunuh oleh komunis. Di samping itu juga katanya buku berkaitan penghulu Imban juga ditulis supaya golongan muda khasnya mengetahui perjuangan dan pengorbanan beliau mempertahankan negeri ini dari ancaman komunis. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kesyukuran di Rumah Ros Nana, Skim Squaw, Oyak, Selangau pada Sabtu. Menyentuh perkara lain, Dato' Aaron yang juga ahli Parlimen Kenawit berkata kerajaan membangunkan negeri dengan menyediakan kemudahan infrastruktur melalui pelbagai agensi, contohnya melalui Agensi Pembangunan Ulu Rajang atau URDA dan sebagainya. Dalam pada itu, cucu kepada mendiang penghulu Imban, Roslyn Anthony Ajang dalam ucapannya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas pengkurniaan gelaran Datuk kepada mendiang penghulu Imban sebagai memperingati jasa dan pengorbanan Datuk beliau mempertahankan negeri ini dari ancaman komunis. Katanya satu lagi pengiktirafan kerajaan kepada penghulu Imban apabila sebuah sekolah di Squaw dinamakan dengan SK Penghulu Imban. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ketika mengulas mengenai isu banjir berkata, setakat ini Jawatankuasa Bencana Peringkat Daerah termasuk Pejabat Daerah Selangau serta pihak bomba telah mengadakan mesyuarat berkaitan persediaan jika berlakunya banjir. Katanya walaupun setakat ini belum ada kediaman yang dinaiki air di Selangau, namun beliau meminta penduduk di kawasan rendah di sepanjang tebingan Sungai Balingyan, Batang Oyak dan Batang Mukah agar sentiasa berjaga-jaga. Tegas beliau jika berlaku bencana banjir, pihak Jawatankuasa Bencana Daerah akan membuka pusat pemindahan sementara PPS iaitu Dewan Serbaguna Selangau dan juga Dewan Serbaguna Squaw. Perkembangan di Bau, sebanyak 4 projek di kawasan Singai di sini telah dicadangkan untuk dimasukkan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep, projek berkenaan adalah membina baru kemudahan fasiliti trek sukan balapan di Pusat Persatuan Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak, REDIMS, serta membaik pulih kemudahan Catholic Memorial Pilgrimage Centre di Gunung Singai. Selain itu, turut dicadangkan pembinaan baru padang sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Singai, termasuk membina kemudahan infra air terjun beronang Kampung Daun. Beliau berkata demikian dalam program Town Hall Redeems yang diadakan di Dewan Datuk Peter Nansian di Pusat Redeem pada Sabtu.
Datuk Henry yang juga Adun Tasik Biru memberitahu penganjuran program seumpamanya merupakan peluang untuk beliau mengenal pasti kehendak komuniti Singai sama ada yang tinggal di kawasan kampung maupun di bandar. Menerusi program itu, ujarnya satu rangka induk boleh dikeluarkan sebagai hala tuju komuniti tersebut untuk diselaraskan dengan rangka tindakan baut dan pelan induk GKCDA. Dalam perkembangan lain, Datuk Henry menjelaskan 2 jambatan kecil yang roboh dan mengalami kerosakan akibat arus deras sungai semasa banjir melanda di Kampung Bobak sejinjang di sini akan dibaik pulih dengan segera. Menurutnya, baik pulih jambatan dan pembentung baru akan segera dilakukan dengan menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP supaya penduduk yang terjejas tidak lagi terputus hubungan. Katanya hujan lebat berterusan telah menyebabkan air sungai naik mendadak dan diikuti arus deras sehingga menyebabkan kerosakan teruk pada jambatan kayu tersebut. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa melakukan lawatan ke lokasi kejadian pada Ahad sejurus mendapat aduan daripada penduduk. Selepas itu, Datuk Henry meneruskan lawatan ke Tokong, Lung Hua Kung di kawasan Musi untuk menyerahkan cek peruntukan MRP 2023 kepada 2 persatuan belia iaitu Persatuan Tarian Singa dan Naga Wah Wei Musi Bau serta Sarawak Kuching Musi Long Hua Gong Dragon dan Lion Dance Group dengan masing-masingnya berjumlah RM3,000. Selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan bengkel ngelatikah Jako Iban dalam komunikasi dalam usaha mematahbatkan dan memperkasarkan bahasa Iban. Bengkel dianjurkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak itu bermula Isnin hingga Rabu ini membentangkan 6 sesi termasuk mempertingkatkan penggunaan bahasa Iban dalam penyampaian berita. Majlis penutupan dijangka dirasmikan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas juga embas. Sementara itu, penceramah dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Harold Unsi Liban, menegaskan usaha mematahbatkan bahasa Iban memerlukan usaha pelbagai pihak. Berucap pada hari pertama bengkel, beliau berharap penganjuran bengkel berkenaan dapat memberi pendedahan kepada para peserta, khususnya dalam menyediakan bahan-bahan berita dengan menggunakan tata bahasa Iban yang lebih tepat dan sesuai. Dalam masa sama, katanya bahasa Iban adalah salah satu daripada identiti bangsa yang membuktikan kaum Iban wujud seperti mana bangsa lain di dunia ini. Untuk rekod, lebih kurang 40 peserta menyertai bengkel ngeletikah Jako Iban tersebut. Bengkel ini melibatkan sesi ngetap ke sistem sepil dalam komunikasi media, pengerembai berita, ubah pemangsang Jako Iban dikenal napi dunia kontemporari, teknik nulis report berita, pengelandik nulis berita dan pengelandik berjakuk bab muamayuh. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.